Minggu lalu, Mesyuarat Majlis Perumahan Mampu Milik Negara MPMMN mahu Bank Negara melihat kembali model pembiayaan perumahan supaya memudahkan rakyat khususnya golongan B40 dan M40 memiliki kediaman. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ini juga bagi memastikan institusi kewangan mempermudahkan lagi pinjaman untuk mereka membeli rumah projek perumahan rakyat PPR dan juga rumah mampu milik. Dan juga bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Saya. Baik Doktor, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Doktor, pertama sekali kalau kita melihat kepada fokus yang mahu diberikan oleh kerajaan ini untuk kepada segmen ataupun bahagian kepada pembiayaan. Ini juga berfokus kepada soal pembelian terus dan juga rent to own ataupun sewa untuk memiliki. Dan juga semua ini memerlukan peranan pelbagai pihak yang harus digerakkan selari dengan matlamat ini. Dan juga bagaimana untuk kita melihat kesemua langkah ini, khususnya tumpuan diberikan kepada aspek pembiayaan berbanding dengan harga rumah itu sendiri. Pada pandangan doktor sendiri, adakah ini wajar dan juga ada cara untuk kita menyemak kembali model pembiayaan untuk perumahan khususnya PPR ini? Okey, saya setuju ya, Najib. Berkaitan dengan isu perumahan ini, kita perlu melihat dalam pelbagai aspek kerana ada pelbagai sudut yang perlu kita lihat. Yang utamanya adalah harga rumah itu sendiri. Kalau kita melihat data berkenaan dengan harga rumah ya, yang terkini pada suku ketiga 2021, purata harga rumah di Malaysia adalah 428,000 pada suku ketiga. Dan kalau kita lihat pecah-pecahannya berdasarkan mengikut negeri-negeri, memang kalau Kuala Lumpur dalam sekitar 732,000, di Selangor 490,000, di Johor 368,000, di Penang 432,000. Jadi maksud saya itu, kalau kita tengok harga rumah dan dibandingkan pelanggan gaji, memang rata-ratanya memang tidak mampu dimiliki lah. Kerana kalau kita lihat gaji, purata gaji adalah sekitar, kalau tahun 2020 adalah RM2,933. Kalau sebelum itu dalam sekitar 3,200. Jadi kalau kita ambil pukul rata lah 3,000 katakan, sepatutnya dengan gaji 3,000 tu, kita kalau mengikut formula seperti 3 kali gaji tahunan tu, kalau gaji 3,000, harga rumah yang mampu dimiliki adalah 108,000. Dan kalau kita bandingkan dengan harga rumah purata di Malaysia itu sekitar 428,000, maksudnya memang rata-rata rakyat di Malaysia tidak mampu untuk memiliki rumah. Jadi saya rasa perlu ada satu penyelesaian yang tuntas lah. Bukan hanya sekadar setakat pembiayaan, kerana pembiayaan itu bergantung kepada harga rumah. Jadi kita perlu melihat dari segi dinamik ekonomi itu sendiri, bagaimana penentuan gaji dan juga jenis pekerjaan kita, pekerjaan yang berkualiti dari segi gajinya, dan juga faktor yang paling saya rasa faktor yang paling penting juga kita tekankan adalah dari segi faktor literasi kewangan. Maksudnya sebelum untuk membeli rumah, kerana rumah ni kalau kita lihat memang suatu pelaburan yang besar lah kerana nilai itu tinggi. Jadi perlu ada suatu disiplin untuk menyimpan duit, untuk memastikan wang cukup untuk mengadakan depositnya, dan apabila nak masuk rumah pula kita nak mengadakan duit untuk renovation dan perabot dan sebagainya. Maksudnya suatu pelaburan yang besar dan sudah pasti ia memerlukan suatu perancangan yang rapian. Dari sini saya rasa peranan sektor keuangan ataupun institusi keuangan adalah untuk mendidik para borrowers ataupun para peminjam atau bakal peminjam untuk memahami bagaimana kaedah-kaedah yang digunakan apabila kita menilai sesuatu permohonan itu. Jadi saya rasa kalau kita nak longgarkan pembiayaan itu, saya rasa itu perkara yang kurang bijak lah, kerana kalau kita dah tengok apa yang berlaku di Amerika Syarikat pada tahun 2007-2008 ya, yang mana krisis subprima. Yang mana krisis subprima ni berlaku akibat daripada pembiayaan kepada mereka yang tidak layak. Jadi itu satu perkara yang perlu kita cakna, kerana kesannya juga adalah buruk sekiranya berlaku kejatuhan harga rumah secara mendadak. Jadi perlu kita lihat dalam aspek yang lebih luas dalam
dalam menyelesaikan isu ini. Doktor menyentuh tentang soal gaji ini sangat menarik. Itu kalau sebelum ini pun kita berdepan dengan masalah gaji rendah, harga rumah sangat tidak mampu bilik. Banyak kajian sudah pun dikeluarkan. Apatah lagi ketika pandemik ini, lagilah gaji dipotong, ada yang tidak gaji, dapat kerja baru pun gaji tak tinggi seperti sebelum ini. Ini masalah gaji. Tapi harga rumah tidak pun turun. Jadi mungkin dari segi kuantum untuk menilai tahap kemampuan seseorang itu memiliki rumah berdasarkan kepada segmen pinjaman ini semakin rendah, semakin ramai tidak mendapat pinjaman dan sebagainya. Bantu kami untuk fahami dari pihak bank sendiri. Kerana pihak bank juga berdepan dengan kesan pandemik ini, moratorium dan sebagainya. Ada risiko yang harus dipertimbangkan oleh pihak bank dalam memberikan pembiayaan dan sebagainya. Bagaimana analisis ataupun pertimbangan yang dilakukan oleh pihak bank untuk memberikan pembiayaan dalam tempoh sukar pada ketika ini? Di sini saya rasa itu saya katakan tadi itu peranan untuk memahami bagaimana pihak bank memberi sesuatu pinjaman. Pertama kita melihat rekod pembiayaan itu sendiri. Jadi maksudnya seseorang itu sebaik-baiknya perlu ada satu rekod yang baiklah. Di situ kalau kita nak kata kalau sebelum ni tak ada pinjaman pun tak bagus juga kerana pihak bank tak boleh nak menilai keupayaan seseorang itu untuk membayar hutang tersebut. Jadi maksudnya perlu ada hutang yang sebelum ini contoh kredit kad ke ataupun kereta, tapi pastikan hutang tersebut dibayar dalam keadaan yang baik. Maksudnya tak ada culas dan sebagainya lah. Jadi pihak bank mempunyai suatu data untuk kita melihat borrower ni mempunyai suatu rekod yang baik. So dari segi situ pun kita perlu tahu bahawa sebenarnya untuk membuat hutang tu pun perlu sebenarnya untuk memungkinkan kita mendapat pembiayaan daripada pihak bank kerana dengan adanya rekod, tapi pastikan rekod yang baik ya. Dan dengan ada rekod yang baik kita dapat pastikan peluang apabila kita memohon serta pinjaman itu mempunyai satu kebarangkalian yang tinggi untuk kita dapat lulus pinjaman tersebut. Okay. Dan di sini saya rasa dalam hal ini kita kena tanya juga dokumen-dokumen seperti SECRIS contohnya. Kita perlu lihat SECRIS kita punya sendiri ya. Maksudnya kita boleh tengok data SECRIS kita sendiri melalui laman sesawang Bank Negara yang mana kita seorang itu perlu mendapatkan dia punya kata kekunci dan sebagainya lah, dan apabila kita dapat lihat dan kita boleh menilai bagaimana kita membayar hutang kita macam mana dan tahap keberhutangan kita juga. Ya. Jadi di sini memerlukan satu proses yang panjang sebenarnya, Najib. Dr. Abdul Nizam, bantu kami juga untuk faham kerana memanglah harga rumah itu satu perkara. Tapi kalau dalam segmen pemberian pembiayaan ini, adakah pada ketika ini, saat ini, pihak bank, pihak pemberi pinjaman dan juga pembiayaan untuk perumahan ini sudah pun melakukan semaksimum yang boleh untuk memudahkan pemberian pembiayaan untuk segmen perumahan? Dia macam ni Najib. Sebenarnya pihak bank pun satu orang kata perniagaan. Dah sudah pasti dengan dana yang ada ni kalau boleh pihak bank nak memberi pinjaman. Tapi kita akan bagi kepada peminjam yang punya kelayakan, yang mempunyai rekod yang baik. Jadi kalau nak kata adakah pihak bank telah melakukan sebaiknya? Jawapan saya memang dah melakukan sebaiknya berdasarkan lunas-lunas yang dibenarkan, berdasarkan apa yang telah diletakkan dari segi dasar kreditnya, bagaimana kita menguruskan risikonya. Jadi banyak parameter yang perlu kita lihat sebelum kita memberi satu pembiayaan. Tapi nak kata pihak bank tak bagi pinjaman itu tak benarlah, kerana kalau itu berlaku maksudnya pihak bank tak dapat menjana pendapatan yang baiklah bagi sesuatu segmen perniagaan itu sendiri. Okey, Dr. Abdul Nizam, kita pun kadang-kadang sukar untuk memahami logik sektor perumahan ini kerana harganya itu seperti yang dibuat perkiraan oleh Dr. Abdul Nizam tadi, kalau gaji 3,000 itu 108,000 sahaja kemampuan, harga rumah pun rata 400,000. Logik itu tidak ada di situ. Bagaimana untuk kita menyelesaikan isu ini melihat kepada banyak aspek. Terima kasih Dr. Abdul Nizam kerana meluangkan masa bersama kami pada pagi ini bincangkan tentang ini adalah susulan dengan apa yang diputuskan oleh Majlis Perumahan Mampu Milik Negara MPMMN yang mahu Bank Negara mengkaji semula model pembiayaan perumahan. Kalau kita melihat keadaan pada masa kini, ini seolah-olah dilambakkan dan juga diletakkan kepada segmen pembiayaan berbanding dengan harga ataupun segmen pemaju itu sendiri, iaitu rumah. Harga rumah yang ditawarkan dengan kebanyakan kajian seperti KRI, Khazanah Research Institute juga menyatakan bahawa kawasan-kawasan utama sangat tidak mampu milik kawasan perumahan. Kita kembali lihat seketika, kita akan kembali selepas ini dengan perkembangan antarabangsa.